Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab dalam kitab larangan, bab yang ke-269, babun nahyi anit tabaghudi wat taqatu'i wat tadabur. Bab larangan daripada saling benci membenci, tabaghud, wat taqatu', pulau memulau, tak pergi mari dah kita, wat tadabur, dan belakang membelakangi, maknanya jumpa tak mau salam, pusing ke lain, itu masuk tadabur. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bawa permulaan dia dengan beberapa ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Jadi kalau kita bersaudara, kenapa kita nak kelahi? Surah Al-Hujurat ayat 10. Wa qala ta'ala azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Orang beriman yang bersama dengan Nabi SAW bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang mukmin dan bersikap tegas ataupun keras terhadap orang-orang kafir. Ayat 54 surah Al-Maidah. Ayat yang ketiga, Muhammadur Rasulullah وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah, dan orang-orang yang bersama dengannya adalah tegas, keras terhadap orang-orang kafir yang memerangi Islam. Kerana tak adalah kurangnya itu orang kafir yang memerangi Islam. Orang kafir tak kacau kita tak payah keras dengan dia, tak sudah kelahi dengan dia, dan sebaliknya berkasih sayang sesama mereka. Surah Al-Fath ayat 29. Artinya kalau kita tengok daripada ayat-ayat ini, Allah SWT mengajar kepada kita supaya tidak berkelahi sama-sama orang Islam. Jangan duk balah sama kita. Tapi hari ini masing-masing pakak berkeras, dialah orang yang benar, kumpulan kita lah orang yang betul, orang lain tak betul belaka, maka timbullah huru-hara. Tak ada lagi ukhuwah di kalangan kita. Mana ada ukhuwah? Yang adanya kelahi sama kita. Tambah lama lagi di zaman kita ini, dia panggil zaman internet, zaman Facebook, zaman WhatsApp ni, siapa-siapa boleh tulis, nak update 10 kali sehari pun tak ada masalah. Jadi masing-masing berlawan lah, hak ni tulis, hak ni tulis. Orang hal di bawahnya kau duk main juru japuknya ramai, yang menyebabkan hilang habis adab dan akhlak kita. Hilang segala adab dan akhlak. Ini masalah. Allahu Akbar. Jadi Allah gambarkan di sini sifat orang-orang yang beriman, ruhama'u bainahum, berkasih sayang sama dia. Nak macam mana hari ini tak jadi dah. Ayat ini dibaca, tidak diamalkan. Hadis yang pertama dalam bab ini, iaitulah hadis yang ke dua, ya, nombor lepas terjemahan 15669. 1569 jauh dulu. Dalam kitab asal dia 1567. 1569, 1567. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin, muttafaqun alaih. Artinya daripada Anas radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu saling membenci, la tabaghadu,
Tanda situ at-tabaghut, maknanya kita benci dengan hati kita. Itu makna tabaghut bil qulub, benci dengan hati. Kalau kita benci kau orang ni, hati tu tak setuju, tak boleh tengok muka dia. Itu dia panggil benci. Wala tahasadu, dan janganlah kamu dengki mendengki. Wala tadabaru, dan janganlah paling belakang. Makna berjumpa pusing ke lain. Pergi masjid sama, tengok kawan tu masuk pintu satu, kita lagi pintu dua. Tak mau berjumpa, walaupun pergi masjid sama, duduk di bawah belakang imam yang sama. Wala taqata'u, dan jangan berlaku pulau memulau. Awana taqata' maknanya kita buat dengan perbuatan kita, putuskan hubungan di antara sama-sama kita orang Islam. Itu makna taqata', putus hubungan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan hendaklah kamu hamba-hamba, jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara, dengan berkasih sayang dan ziarah menziarahi. Ini kita nak. Kemudian Nabi kata apa? La yahillu li muslimin an yahjur akhahu fawqa salas, dan tidak halal bagi seorang muslim meninggalkan, memutuskan hubungan saudaranya lebih daripada 3 hari. Hadis ini diriwayat oleh Bukhari dan Muslim, maknanya kemuncak dia punya sahih, muttafaqun alaih. Pelajaran hadis, apa dia kata? Yang pertama, tegahan daripada perkara-perkara yang boleh membawa kepada perpecahan yang berpanjangan dan membawa kepada kelemahan kepada kaum muslimin. Wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Allah Taala kata, jangan kamu berbantah, berbalah, akan hilang kekuatan kamu. Memang hilang kekuatan. Kita dah ada setengah, balah bagi 2 pula, tinggal setengah, tinggal serobok. Yang kedua, orang Islam adalah bersaudara, maka tidak seharusnya benci membenci, dengki mendengki, dan zalim menzalimi antara satu sama lain. Dia tak payah nak. Kita sepatutnya kita kena seimbang dalam kira-kira kita. Kalau kita nak marah satu kes, kita ingat kebaikan dia yang banyak. Kadang-kadang orang yang kita putus hubungan tu, kita berkawan dengan dia berapa tahun? Berapa tahun kawan? 20 tahun, 30 tahun, mungkin 40 tahun dah berkawan. Selama 40 tahun ada masalah? Tak ada masalah apa-apa. Dia pun baik dengan kita, suka bantu kita, suka tolong kita, duduk dengan dia pun suka. Tiba-tiba berlaku satu kes. Kadang-kadang kes bukannya besar mana pun, anak dengan anak kelahi. Budak sama budak balah, mak ayah tak tegur siapa. Budak ni petang kan baik dah, duk main basikal sekali dah. Ayah ni ke duk main cengek apa ni, congek ekor lagi, duk marah. Ini panggil kita kena, bila kita berlaku kes macam ni, kita kena seimbangkan perkiraan kita. Coba kata aku berkawan dia 30 tahun dah, bukan 3 hari. Tak ada pun kes dia buat, cuma sekali ni dia tersalah, takkan tak boleh maaf. Ini barulah kita hilang perkara-perkara. Tapi kalau dia ikut perasaan, duk kacik gigi kerak-kerak, tu tak ada apa, hilang habis 40 tahun kita berkawan. Kebaikan. Yang ketiga, kita mestilah berkasih sayang dan saling berhubungan sama Islam. Yang keempat, tidak bertegur sapa melebihi 3 hari. Hadis ini para ulama mengatakan hadis yang realiti. Nabi kita bercakap di atas kapasiti manusia. Kita manusia ni kalau nak marah, hari pertama jangan tegur, mendidih, dia panggil gelegok, nak marah dah. Tapi kalau hari yang kedua marah lagi, seru tu dah, dia punya graf dia down dah sikit. Hari yang ketiga dia boleh mikir dah, apa sebab aku nak kelahi dengan dia ni, salah apa dia sampai begini. Maka di situlah Islam membenarkan setakat 3 hari saja untuk kita sejukkan suasana dan untuk kita bermuhasabah dan berfikir. Hari yang keempat tak mikir lagi, dosa. Ini fauqa salas, Nabi kata jangan lebih daripada 3 hari saja untuk kita berfikir dan bermuhasabah. Lebih daripada itu tak boleh, tidak dibenarkan. Itu telah dinamakan putus hubungan kita dengan saudara kita. Maka hendaklah kita kena buat al-muwazanah, maknanya perimbangan. Kita nak kelahi dengan orang, biar betul berbaloi, kata orang sekarang ni.
Tak? Kes yang dia buat tu berat sangat. Berat sangat jenayah yang dia buat kepada kita. Dan dia tak pernah buat kebaikan. Contoh, barulah kita boleh nak marah sikit. Tapi kalau kebaikan dia banyak, kesalahan dia pun taklah besar sangat. Sikit sangat ya isunya. Tak? Takkanlah kita nak putus hubungan sampai begitu mudah sekali. Hadis yang kedua dalam bab ini iaitulah hadis 1570. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tuftahu abwabul jannati yaumal isnin wa yaumal khamis fayughfaru li kulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna fayuqalu anziru hazaini hatta yastaliha anziru hazaini hatta yastaliha rawahu Muslim wa fi riwayatillah tu'radul a'malu fi kulli yaumi khamisin wa itsnain. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dibuka pintu-pintu syurga pada hari Isnin dengan hari Khamis. Tengok, hari Isnin, hari Khamis dibuka pintu syurga. Lalu diampunkan bagi setiap hamba yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Ini syarat besar lah, syarat utamanya jangan syirik. Melainkan seorang lelaki yang ada permusuhan antaranya dengan saudaranya. Tulislah perempuan apa sama. Takut dia kata hadis laki-laki lah, perempuan boleh kelahi. La. Jadi bila ada orang ni berkelahi dengan saudara dia, tak kira lah kawan dia ke, adik-beradik dia ke, waris dia ke, maka dikatakan kepadanya, malaikat kata apa? Anziru hazaini hatta yastaliha, tunggulah kedua-dua orang ini sehingga mereka berdamai. Jangan buat naik lagi amalan dia, tunggu dulu. Jangan diampun pada dia, tunggu nanti sekejap. Tunggulah kedua-dua orang ini sehinggalah mereka berbaik semula. Hadis riwayat Muslim, mana hadis sahih. Dan pada satu riwayat lain, hadis sebut berbunyi, dibentangkan amal-amalan pada setiap hari Khamis dan Isnin. Dan hadis selanjutnya adalah menyamai makna dengan hadis ini. Artinya, pengajaran hadis kata, keimanan yang tulus pada Allah Ta'ala tanpa sebarang syirik kepadanya, syirik yang besar yang paling berat sekali, dan syirik yang kecil, syirik khafi dia panggil. Yang kedua, orang yang bermusuhan sama Islam tanpa sebab yang diharuskan tidak akan mendapat keistimewaan pengampunan daripada Allah Azza wa Jalla sehingga dia berbaik semula dengan saudara semuslimnya itu. Berat kita ni, berat ke tidak? Isnin dan Khamis diangkat amalan, mana itu dia panggil laporan mingguan, 2 kali. Laporan harian lepas subuh dengan lepas asar. Laporan tahunan diangkat pada bulan Syaban. Tanda di kitab tu. Laporan harian subuh dengan asar. Laporan mingguan Isnin dan Khamis. Laporan tahunan pada bulan Syaban. Itu dia panggil laporan yang diangkat oleh malaikat. File dia diangkat hari-hari, mingguan dan tahunan. Tapi yang jadi masalahnya, bila diangkat amalan ini untuk dibentangkan kepada Allah Azza wa Jalla, maka malaikat diarahkan jangan angkat amalan ini, jangan dibawa laporan ini kalaulah orang itu berkelahi dengan saudara dia. Tunggu dulu, mana faedah duduk tambah situ. Selagi kita tak baik, selagi kita tidak berdamai dengan saudara kita. Berat ke tidak kita? Kau rasa tak ada apa-apa? Relax ya? Jangan duduk relax je. Ini persoalan, ini permasalahan yang kita ada pada hari ini, para jemaah sekalian. Masalahnya kitanya tak mau berdamai. Tak mau berdamai. Aku pak mati. Pak mati. Sedap ayat. Dia dengan mak mati ni macam pergi ke mana ya? Bila mati dua-dua kena belaka tu. Tak berdamai dua-dua sekali kena. Jadi kalau kita pergi berdamai, dia tak nak juga, insya-Allah mudah-mudahan kita lepas. Dia yang keras hati tak mau, serah ke dia seorang ya. Kena pergi, biarnya sembuh lah sekali, pergi minta maaf dengan dia. Kita ni manusia ni kadang-kadang orangnya baik, semangat, tapi bila kita minta nak berdamai, bila kita nak berjumpa atas mata mesej tak jawab, ini pun masalah. Tapi kita usahakan sekurang-kurangnya lepas bagi pihak kita. Bagi pihak kita lepas, dia tak lepas, itu cerita dia. Jangan duduk banyak masalah.
Tuan-tuan kalau rasa amalan kita nak naik, pergilah cari orang kita kelahi, damaikan dengan dia, berdamai, pergi minta maaf. Allahu Akbar. Malu nak minta maaf atas dunia ni sekejap ya, tapi malu di hadapan Allah Azza wa Jalla lama ke sekejap? Apa nak kata kita? Yang kedua, orang yang bermusuhan sama Islam tanpa sebab yang diharuskan tidak akan mendapat keistimewaan pengampunan daripada Allah Azza wa Jalla sehinggalah dia berbaik semula dengan saudara muslimnya itu. Ingat, orang ini tak dapat kebaikan. Maka kita rasa cukup berat. Hadis ni rasa berat ke tidak? Berat. Amalan tak naik, macam mana kita nak rasa tak berat? Bab yang ke-270, Babu tahrimil hasadi. Bab haram dengki. Haram, hasad dengki, haram. Apa dia hasad itu? Kata Imam Nawawi, wa huwa tamanni zawalin ni'mati an sahibiha sawa'un kanat ni'mata dinin aw dunya. Iaitu apa dengki itu? Definisi dengki itu apa dia? Iaitu mahukan supaya hilangnya nikmat daripada tuannya, sama ada nikmat keagamaan atau nikmat dunia. Kita tengok orang ni masya-Allah tabarakallah, ada ilmu dia, boleh mengajar, kita dengki dengan dia. Pergi cari ubat sampai tak keluar suara kawan ni, nak ceramah tak boleh, nak baca Quran pun tak boleh, itu dengki. Ataupun kita macam mana kita? Ataupun kita tengok orang dunianya hebat, dapat pangkat lah, dapat bisnes lah, dapat apa, kita duduk dengki. Itu semua termasuk dalam dengki. Tak kira lah, dengki dalam sudut agama, dengki dalam sudut keduniaan. Firman Allah Ta'ala, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Atau adakah mereka dengki kepada manusia lantaran kurniaan yang telah Allah berikan kepada mereka. Surah ini surah An-Nisa ayat 154. Para ulama mengatakan kepada kita kena ingat, iaitulah orang yang dapat nikmat tu yang kita dengki tu, seolah-olah kita tak terima takdir Allah Azza wa Jalla. Takdir Tuhan dah, dia dapat kesenangan. Apa yang kita duduk sakit hati ke dia? Kenapa kita tak usaha untuk dapat sama juga? Kita kena berusaha untuk dapat. Kalau dia dapat baik, kita tengok dia ni juru masjid kuat, kita pun pergi masjid juga, tak usah duduk buat fitnah ke dia. Kita tengok dia dapat kekayaan, kita berusaha juga setakat mana kita boleh. Jadi dengki tak payah, sebab Allah Ta'ala ada anugerahkan setiap orang itu ada masing-masing rezeki dia. Tengok dalam hadis Ibnu Abbas yang telah kita syarahkan, nama dia apa? Jaffatil aqlam, semua benda telah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis-hadis yang berkenaan dengan bab ini, dalam bab ini dalilnya ialah hadis riwayat Anas dalam bab sebelum ini. Jadi mana sebelum ini tu hadis tadi, hadis ula tahasadu wala tabaghadu tadi, hadis yang samalah. Maknanya Imam Nawawi rahimahullah taala dia tak mau ulang balik hadis yang atas tadi, baru kita baca sini kan, la tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru, sama. Kemudian dibawa hadis yang kedua. Ini hadis yang kedua, ni hadis sokongan. Hadis dipanggil hadis sokongan kepada yang lepas. Yang lepas tu semua hadis sahih belaka, Bukhari, Muslim. Hadis yang kedua ini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba au qala al ushba, rawahu Abu Daud. Maksud dia diriwayatkan Nabi kita bersabda, jaga-jagalah kamu daripada sifat dengki, hasad, kerana sesungguhnya dengki itu memakan pahala-pahala kebaikan, menghilangkan pahala kita sebagaimana api memakan kayu, ataupun baginda bersabda, sebagaimana api memakan rumput kering, cepat ke lambat jerubu kita yang makan ke dia api dah. Maknanya kalau dengki hilang pahala. Hadis ini riwayat Abu Daud. Sebahagian ulama hadis mengatakan sanad dia dhaif, sanad dia lemah. Pengajaran hadis, dengki yang bersarang di hati akan menimbulkan kezaliman melalui anggota luaran, kerana itulah dia mengharamkan. Kita bila kita berdengki,
Kita nak marah, bila nak marah dia akan buatlah benda-benda yang tak baik, pergi repot sana sini, pergi buat fitnah kepada orang. Kadang-kadang yang difitnah tu bukan orang kampung, ustaz kena fitnah. Baru ni anda jumpa seorang ustaz, kecewa dia mengajar Quran, mengajar tajwid, mengajar huruf, baiklah orang warak orangnya. Tapi ada orang masjid juga dengki, pergi sebarkan berita kononnya ustaz ni nak kepada makcik tu. Jadi subhanallah, bila kita tanya, dia kata benda ni tidak berlaku, tapi berlaku hasad dengki. Terutama sekali setengah-setengah masjid ni orang berdengki kerana nak jadi AJK masjid. Dia fitnah pada ustaz. Banyak pahala ni, pahala besar. Jadi dengki yang bersarang di hati akan menimbulkan kezaliman melalui anggota luaran, kerana itulah ia diharamkan. Yang kedua, dengki sangat merugikan kerana ia akan menghapuskan pahala amalan kebaikan dengan pantas. Jadi para ulama mengatakan terlalu cepatnya Nabi buat gambaran, walaupun hadis ni ada masalah dari sudut sanad, tapi dari segi maknanya, gambaran betapa cepatnya pahala hilang, sebagaimana kayu api kering, rupuk kering dimakan oleh api, habis. Allahu akbar. Jadi kita dah buat pahala-pahala banyak, akhir sekali apa nak buat? Hilang kita punya pahala. Inilah yang menakutkan kita para jemaah sekalian. Bab yang ke-271, babun nahyi anit tajassus wa tasammu' li kalamin man yakrahu istima'u. Bab larangan daripada mencari kesalahan orang lain, dia panggil tajassus. Kita ni dalam bahasa ni ada tajassus maknanya pergi cari salah orang. Satu lagi dia panggil tahassus. Kan macam cerita adik-adik Yusuf tu, ayah dia kata fatahassasu min Yusuf. Tahassus dengan makna pergi siasat apa keadaan dia, hidup ke mati. Tapi tajassus nak mencari kesalahan, ini yang dilarang. Tajassus itu dilarang kerana dia boleh membawa kepada fitnah kepada orang. Dan larangan mendengar percakapan orang yang tidak suka didengari. Kalau orang tak suka dengar, kita jangan gitu attack, tak ada telinga itu. Ambil alat-alat rakaman ni pergi pasang bawah meja. Biarnya bercakap, kita duduk rakam situ. Ni berlaku macam ni. Hari ni banyak CCTV pasang atas kepala. Jadi orang duk bercakap semua kita boleh kesan. Ini dipanggil tajassus. Maksudnya tajassus. Ayat Al-Quran Tuhan sebut tadi, wala tajassasu. Jangan tajassus, jangan duk mengintip. Tajassus ni lebih kepada mengintip. Mencari-cari kesalahan orang lain, jangan. Surah Al-Hujurat ayat 12 dan yang seterusnya, walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin dan mukminat, orang mukminat orang perempuan yang beriman tanpa kesalahan yang mereka lakukan, maka sungguhnya mereka telah memikul pembohongan dan dosa yang nyata. Orang itu tak buat benda, kita fitnah, kita kata dia buat. Orang ni tak ada benda baik dia ni, kita pergi tuduh, buat tuduhan macam jahat. Ini semua ni dia panggil perbuatan menyakiti orang mukmin. Bighairi maktasabu, tanpa dia buat. Hari ni banyak orang-orang yang dituduh. Bila dituduh, masuk dalam penjara, dia diugut, dipaksa supaya mengaku benda-benda yang dia tak buat. Ini berat kes. Ataupun ni, kalau awak tak mengaku, aku dedahkan gambar-gambarmu. Contohnya dia ambil gambar kat mana-mana. Ini semua ni permainan hak karut belaka ni, menyakiti orang mukmin tanpa hak. Dalam hadis yang panjang, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadis wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tanafasu wa la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana kama amarakum al muslimu akhul muslim ila akhir hadis. Jadi kita baca peringkat-peringkat. Maksud dia hadis ini
sahih diriwayat oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, dan juga riwayat sebahagiannya Imam Bukhari. Jadi Imam Nawawi dia ambil, dia campur situ sebab dia nak selesai bab dia ni. 1572 daripada Abu Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jaga-jagalah kamu daripada zon, berprasangka, bersangka buruk. Dia panggil su'uzan, tomahan, kerana sesungguhnya prasangka itu adalah berdusta, sedusta-dusta percakapan. Bila kita saya rasa, jangan duk rasa gitu. Janganlah kamu mencari kejahatan luaran orang lain, dan jangan kamu mencari kelemahan dalaman. Dia kata apa sini? Wala tahassasu. Dia tahassus di sini juga disebut dengan nama jangan cari kejahatan luaran, hak luar, hak tebu, hak terdedah. Wala tajassasu, dan jangan mencari kejahatan kelemahan dalaman. Itu tajassus, maknanya benda tersembunyi. Mana tahassus zahir, tajassus sembunyi. Attack dipanggil, mengintip. Macam tadi kita kata cerita adik-adik Yusuf dia, wala fatahassasu, pergi cari dia. Pergi cari dia, boleh jadi jumpa kat mana-mana. Gitu. Wala tanafasu, dan janganlah kamu saling bersaing dalam perkara yang tak baiklah. Bersaing nak suruh menambahkan ibadat tidak jadi masalah. Wala tahasadu, dan jangan dengki-mendengki. Wala tabaghadu, dan jangan kamu benci-membenci. Wala tadabaru, dan jangan belakang, paling belakang kepada orang, tak mau tengok. Wa kunu ibadallahi ikhwana, bahkan jadilah kamu semua hamba Allah yang bersaudara, sebagaimana yang disuruh oleh Allah kepada kamu semua. Di hadis ni lebih kurang 2-3 hadis yang lepas kan. Kemudian sambungannya yang tambahan di sini, al muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara seorang muslim yang lain. Bila kita saudara adik-beradik, kenapa kita nak kelahi? Sepatut tak kelahi. La yazlimuhu, dia tidak akan menzaliminya, jangan zalim dia. Wala yakhzuluhu, dan jangan membiarkannya. Jangan biar, kalau orang nak apa ni, nak khianat ke orang kita, adik-adik kita, orang Islam, jangan kita lock. Hari ni bahaya ni, dia panggil pertukaran tawanan, ekstradisi apa benda di istilah dia ni. Ya jenis. Jadi kalau orang putih nak kita di pendakwah duduk di sini Malaysia, kerajaan kena hantar senang serah kita ke dia. Patut tak boleh serah. Nabi kata la yakhzuluhu, jangan diserah kepada musuh untuk mengapa-apakan. Jangan. Kalau dia salah, kita dakwa di sini, dakwa di tempat kita ni kalau salah. Tapi nak biar kepada musuh, kenapa? Nak bawa dia hantar ke Guantanamo? Tidak. Wala yahqiruhu, dan jangan menghinanya, jangan duk hina dia ni, jangan. Nabi kata at-taqwa hahuna. Nabi tunjuk sini, at-taqwa hahuna. Apa nanti? Baginda menunjuk ketakwaan itu di sini. Sini takwa. Nabi kita tunjuk ke mana? Ke dada dia. Yushiru ila sadrihi. Jadi ada orang duk faham, maknanya takwa di sini tak apa, tak aurat ke, tak solat ke, asalkan hati baik. Sedap juga dia dah. Adalah orang muda hari ni kalau tanya, kenapa awak tak tutup aurat ni? Hati baik. Kenapa awak tak solat? Hati baik. Kita kata baik dengan manusia tapi tidak baik dengan Allah Azza wa Jalla. Baik dengan manusia, tak baik dengan Allah. Mana kita tahu hati dia baik? Maknanya kalau dia baik sungguh dengan manusia pun, dia tidak baik dengan Allah sebab dia engkar perintah Allah Azza wa Jalla. Ramai orang tak solat baik dia. Kalau minta tolong cepat pada hak baik. Minta tolong hak solat ni payah nanti dulu lah, nak semaya duha dulu. Lepas semaya duha kan nak semaya zuhur pula, akhir kali tak mari rumah kita. Minta tolong hak tak semaya ni cepat pula mari. Baik dengan manusia. Jadi Nabi kata at-taqwa hahuna, bukan makna takwa sini kau ikutlah, tak semaya kau, tak puasa kau, tak zakat lah. Maksudnya generator di sini. Punca iman duduk mana? Duduk di hati. Sebab apa? Bila hati baik, anggota semuanya akan jadi baik. Patut begitu. Bihasabi mri'in minasyarri an yahqir akhahul muslim. Nabi kata
Cukuplah seorang itu daripada kejahatan, dianggap melakukan kejahatan dengan hanya mencela saudaranya yang lain, menghina saudaranya lain. Cukup, jahat dah tu. Kullul muslimi 'alal muslimi haram. Setiap muslim ke atas muslim lain haram darahnya, maruahnya dan hartanya. Tak boleh kita cerca orang, tak boleh kita keji orang, tak boleh. Damuhu wa maluhu. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh badan kamu. Kita tubuh gempal ke, tubuh comel ke, tubuh kenik ke, tubuh labuh panjang kan, dan tidak kepada rupa paras kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, tetapi dia melihat kepada hati dan amalan kamu. Ini jadi perkiraan kita dengan Allah Taala. Duduk di mana? Duduk di hati. At-taqwa hahuna. Pada tu Nabi kata taqwa hahuna. Taqwa tu duduk di hati. Artinya, coba tuan-tuan tengok dalam kuliah kita, tajuk dia al-ikhlas wal mutaba'ah. Syarat nak kabul amal yang kita buat mesti ikhlas. Itu kerja hati. No, saya ikhlas belaka ustaz. Semua benda kita bagi hadiah orang, tulis lalu dengan tulus ikhlas. Betul tak? Nak bagi derma ke, nak pergi tempat orang kahwin ke, nak mana ke, tulus ikhlas. Siapa kita tulus ikhlas belaka. Tapi kalau tak ada orang nak bagi derma, sok khabar tak mari, tak apa nak tukar cek, nak asal 10,000 tinggal 1,000 sebab tak ada sok khabar. Ikhlas lagi tu. Tulisan semua orang boleh tulis, tapi hati yang menjadi kira-kira. Ini masalah kita. Apa lagi Nabi kita kata sini? Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dia kata apa? La tahasadu wala tabaghadu wala tajassasu wala tahassasu wala tanajashu. Ini sama hak lain. Hak lain itu sama. Jangan hasad, jangan benci, jangan tajassus, mengintip, jangan tahassus juga menyiasat tadi. Wala tanajashu. Ada tambahan baru. Dan jangan kamu tanajus. Apa nak tanajus? Tanajus di sini iaitulah menaikkan harga barang dengan tidak berniat nak beli. Ni banyak ni kalau ada waktu lelong terbuka dia panggil. Ada tak lelong terbuka? Okay, pasal lelong tu dia tak barang ni. Mula RM15. Dia panggil buka tenda RM15. Mari orang lain pula RM20. Oh ni pula Pak, 25. Ni 30. Hak jual angkat harga tu, hak tak nak beli belaka tu. Puak-puak najis. Puak-puak najas ni, puak-puak yang mengangkat tali baru, mengangkat harga, nak suruh orang hak nak beli, cepat-cepat ambil. Ni harga semakin naik. Tipu belaka tu. Itu dipanggil dosa besar. Tanah aja ni, puak-puak najas ni. Menipu orang. Kenapa kita duk angkat? Dia angkat tu nak suruh orang, cepat weh. 40 dah harga. Tadi buka 15. Jadi kita pun ambil rupanya kita tengok di kedai lain harga RM30 pun orang tak beli bagai tu. Menyetipu dia puak-puak najas. Puak-puak broka ni. Tali baru dia panggil tak? Allahu akbar. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Hendaklah kamu semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dalam riwayat lain wala taqata'u. Jangan putuskan hubungan. Wala tadabaru, wala tabaghadu, wala tahasadu, wa kunu ibadallahi ikhwana. Makna dia lebih kurang sama belaka. Wa fi riwayatin, ni ada tambahan. Wala tahajaru. Wala tahajaru, jangan kamu saling memula-mula. Wala bai'u ba'dikum ala ba'd. Janganlah kamu sebagai kamu membeli atas belian orang lain. Ingat. Orang ni pergi beli harga. Kita kata kita nak jual barang ni. Harga dia RM200. Dia jual dah. Kita pergi bodek penjual tadi. Silap awak jual ke dia. Kenapa awak jual dia? Saya nak bayar RM250. Allah, tokai pun menyesal. Silap. Pergi ambil balik barang orang itu. Tak. Itu dia panggil jual atas jual. Tak boleh. Ataupun orang mari jual barang RM200, dia ni mari pula. Kenapa awak beli dengan dia? Beli hak saya RM180. Ini tak boleh. Dalam hadis lain juga, Nabi tak benar kita pergi pinang tunai orang. Contohnya, mamak ni pinang budak perempuan, nama apa nama? Nama Esok kau nama apa tak? Contoh. Mari pula hak lain. Doloh pula mari. Dia kata tak suha mamak tu. Kerja dia kan ni 17. Berapa 17? Berapa nama gaji 17 ni? Saya 42. Berkonjek hak tino ni 42 banyak. Nak banding dengan 17 contoh. Itu tak boleh.
Sebab dia dah pinang. Kenapa awak nak potong terik dia? Rezeki dia lah. Kecuali tanpa kita ganggu. Kita tak ganggu, tapi dia sendiri putus hubungan kerana tak sesuai dengan benda. Adalah tak sesuai dia tu. Boleh jadi kawan ni tak semaya ke, tak solat ke, tak puasa ke, apa ni, perangai-perangai yang tak baik, maka kalau dia putus, hak perempuan memang tak nak dengan dia sebab tadi bukan kerana kita, bolehlah pergi masuk pinang. Ini semua ni. Nak semua larangan-larangan ini para jemaah sekalian, sebabnya tak mau kelahi. Puncanya tak mau kelahi. Kalau kita jual atas jual, kelahi tak kelahi? Dia ni orang tu beli barang saya siap-siap, dia hantar balik sebab awak jual mahal, dia tu jual murah. Tak boleh. Pasal itulah, kalaulah kedai berdekatan, kita jual barang ni, dia jual barang ni, kita nak murahkan harga, tak boleh, mesti dapat persetujuan. Mati kedai kawan tu. Jadi harga dia panggil harga market biar sama, jangan duduk buat masalah kepada kawan. Kata Imam Nawawi, rawahu Muslim bikulli hadhihi riwayat wa rawal Bukhari aktsaruha. Semua riwayat-riwayatlah daripada Sahih Muslim, dan Imam Bukhari juga meriwayatkan kebanyakannya. Jadi hadis ini jelas kepada kita, kepada jemaah sekalian, pengajaran daripada hadis, berprasangka buruk tanpa sebab adalah dilarang kerana ia tidak semestinya benar dan boleh membawa kepada perkara, boleh membawa perbuatan tersebut kepada perkara dosa. Memanglah benda sangkaan saja. Yang kedua, kalimah tahassus dan tajassus dalam hadis tadi banyak pendapat ulama mengenainya. Ada berpendapat maknanya adalah sama sahaja, dan ada juga tidak berpendapat demikian. Jadi ada yang kata tahassus yang zahir, tajassus kita pergi mengintip yang batin. Yang dua-dua tu mengintip belaka. Ada yang pendapat maknanya lah sama saja. Walau bagaimanapun keseluruhan pendapat itu ada persamaannya, iaitu larangan mencari kesalahan dan keaiban orang lain, sama ada dalaman atau luaran. Yang penting jangan kita buat aib pada orang lain. Yang ketiga, larangan melakukan perkara-perkara yang boleh melemahkan perpaduan sama Islam dan boleh menimbulkan perbalahan. Boleh menimbulkan perbalahan. Jadi para ulama mengatakan tajassus ni termasuk semua lah. Sama ada dia mengintip dengan telinga dia mengintip dengan telefon, mengintip dengan alat-alat moden ini, itu dipanggil tajassus. Yang ketiga, larangan melakukan perkara yang boleh melemahkan perpaduan sama Islam. Yang keempat, rupa paras. Pangkat dan kekayaan bukanlah perkara yang dinilai di sisi Allah Azza wa Jalla, tetapi yang dinilai ialah keimanan di hati dan kesannya kepada tingkah laku. Iman dalam hati ni dia panggil generator. Generator kalau kuat, lampu cerah tak cerah? Cerah. Kipas berpusing, aircon sejuk, itu dia panggil generator. Kita pun kalau betul iman kuat, kita tak akan buat benda yang menyalahi peraturan Allah. Kita akan solat, kita akan puasa, kita akan zakat. Yang perempuan yang tutup aurat, taat kepada suami, suami pula tak zalim isteri. Itu baru sedap iman. Ni iman kuat, saya tak semaya apa, iman saya kuat. Mana kau tahu mau ada iman? Iman pun tak ada dah. Sebab tak solat. Jangan duduk berfalsafah, dia panggil lagi tu. Setengah orang ni ada falsafah, ada setengah manusia ni kepala sampah dia panggil. Kepala sampah. Dah cakap tak semaya, cakap dia baik, mana boleh. Hadis yang berikut, wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innaka in ittaba'ta auratil muslimin afsadathum aw kitta an tufsidahum. Hadithun sahih rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Maksud dianya daripada Muawiyah radhiyallahu anhu, katanya aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jika kamu mencari-cari keaiban kaum muslimin, nescaya kamu akan merusakkan mereka. Memanglah kalau kita duduk siasat orang ni, ada belakang tak betul. Tak. Bukan semua orang tu bertarah malaikat, mesti ada tak kena. Jadi kalau kita cari, akan terbongkar. Nescaya kamu akan merusakkan mereka, atau hampir-hampir kamu akan merusakkan mereka. Hadis ini diriwayat oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Jadi para ulama mengatakan di sini bahawa larangan daripada kita menjadi penyiasat, pembongkar kepada rahsia-rahsia orang,
yang Allah Subhanahu Wa Taala tutup rahsia dia. Jangan kita duk bongkar lah. Jadi kalau benda hak Tuhan tuduh kita pergi buka, itu dipanggil kita membuat masalah kepada orang. Tapi kalau dah jelas dia buat maksiat, macam hari ni kita tengok dia bawa balik perempuan di rumah dia, dia tak ada isteri. Jadi kita kena pergi siasat, pergi tanya siapa ni. Kalau dia kata adik dia, mak saudara dia, lepas. Kalau nampak dia menggigil, tanya tu orang panggil puncak kesidah, tak ada masalah apa-apa. Itu zahir. Yang salahnya begini, orang duduk senyap dalam rumah dia, kita pun mesyuarat, dia ni buat maksiat ni dalam rumah dia ni, mana kau tahu senyap ni? Ada kau orang senyap? Itu dia panggil tak boleh. Kita ketuk pintu, Assalamualaikum, saya nak siasat awak buat apa dalam rumah. Itu tidak boleh. Tapi kalau zahir kita nampak kita berhenti di kedai tadi, dia beli botol arak, beli arak contohnya, boh dalam kereta dia, dia balik kapur, kita tengok kena, boleh kita pergi tengok dia minum arak dalam rumah, sebab kita nampak ada qarinah, ada evidence yang menunjukkan dia buat benda tadi. Itu buat boleh. Ni orang duduk senyap-senyap pergi ketuk itu tak boleh, salah. Jadi hadis ni perlu pada penjelasan lah. Tak boleh kita kata tak boleh ikut aurat saja. Jadi ada hadis lain Nabi kita larang. Nabi kata apa? Ya ma'syaral man amana bilisanih, hei orang yang beriman dengan lidah dia, tidak beriman dengan hati, jangan kamu menyakiti orang Islam, dan jangan mencari-cari kesalahan, keaiban mereka. Siapa dia mencari keaiban orang, tatabba'allahu auratahu walau fi fadahu walau fi baiti abi. Allah Taala akan dedahkan rahsia dia walaupun dalam rumah dia. Ingat, orang yang bongkar-bongkar rahsia orang, dia akan berjumpa akhirnya dengan benda yang tak baik. Jadi hadis yang berikutnya, wa ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu utiya bi rajulin faqila lahu hadza fulanun taqturu lihyatahu khamra faqala inna qad nuhina 'anit tajassus walakin in yazhar lana syai'un na'khudhu bihi. Hadisun hasanun sahih rawahu Abu Dawud bi isnadin ala syartil Bukhari wa Muslim. Maksud dianya daripada Ibnu Mas'ud. Dengar, Ibnu Mas'ud ni seorang sahabat yang tegas, dia ni tegah orangnya. Dia kata apa? Dibawa kepada beliau seorang lelaki dan diberitahu kepadanya, Ibnu Mas'ud, lelaki ini kami telah lelaki ini menitis jangguknya arak. Janggut dia minum arak, jadi lekat di janggut tu arak, bau masa. Lalu Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya kami telah dilarang daripada mencari-cari kesalahan orang lain. Kita dilarang pergi tajasus, tetapi jika jelas suatu itu bagi kami, maka kami akan mengambil tindakan. Apa yang kita sebut tadi lah, ada evidence, ada qarinah bahawa orang ni buat balik perempuan yang bukan mahram dia, maka berhak kita pergi ketuk pintu rumah dia. Kalau tidak, senang lah, dia tak ada masalah apa-apa. Ataupun dia buat benda mungkar, pukul 10 pagi beli nasi Kedah Tanjung, kita kata tidak Kedah Tanjung di Kolkret, 10 pagi beli nasi bulan Ramadan, siapa dia nak makan? Penuh gagau mutu beli nasi, kita boleh ikut dia gimana, dalam kelapa sawit dia makan, pergi ada pukul jumpa, itu dia tidak tajasus nama dia lagi tu. Memang dia tak puasa, geng ni, geng kelapa sawit dia panggil, dia makan dalam tu. Jadi Ibnu Mas'ud kata kita dilarang mengintip, tapi kalau dah zahir kita tangkap je lah. Pengajaran hadis, orang yang bersalah perlu dibawa ke medan pengadilan, dan yang kedua tidak harus menjatuhkan hukuman had dengan adanya keraguan. Jadi kalau ragu tak boleh jatuh hukum. Yang ketiga, perlunya mengambil tindakan kepada pesalah jika jelas dia bersalah. Jadi kalau kita tak ambil, jadi tak cerdik benar lah kitanya. Bab yang ke-272, babun nahyi an su'iz zanni bil muslimin min ghairi darurah. Bab larangan daripada berprasangka, mana sangka buruk pada orang muslimin tanpa sebab. Tak ada sebab, kita tiba-tiba kita sakit hati dia, kita sangka buruk ni, itu tak boleh. Dalilnya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kamu daripada banyak berprasangka.
sangkaan buruk pada orang. Kerana sungguhnya sebahagian daripada prasangka itu adalah dosa. Ada sungguh prasangka, tapi banyaknya dosa lah dia tu. Surah Al-Hujurat ayat 12. Hadis dalam bab ini 1575, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wazzan fa inna adh-dhanna akdzabul hadis, muttafaqun alaih. Maksud dianya, jaga-jagalah kamu, berhati-hatilah kamu dengan prasangka taumahan, kerana sungguhnya sangkaan buruk itu dusta, sedusta-dusta percakapan. Dia ni buat gini-gini, kita kata awak tahu mana? Saya rasa lah. Ini sangka buruk pada orang, jangan buat. Pengajaran hadis, larangan berprasangka buruk tanpa sebab. Janganlah, tanpa darurat. Mana kalau kita tengok darurat tadi ada tanda-tanda dia ni, bolehlah kita buat. Yang kedua, prasangka boleh membawa pada dosa dan ia hanyalah tohmahan dusta kepada orang-orang Islam. Yang ketiga, sangka buruk boleh membawa kepada hilangnya kepercayaan sesama sendiri dan ia akan diganti dengan sikap curiga mencurigai yang akhirnya boleh memusnahkan sesuatu perhubungan dan memecah belahkan masyarakat. Nak kata apa hari ni, masing-masing tuduh menuduh ya. Tak kira lah berapa jenis kumpulannya, tuduh saja. Kumpulan parti ke, kumpulan ustaz ke, kumpulan tok lebar ke, masing-masing bawa cerita. Yang keempat, kita tidak boleh menuduh seorang semata-mata kerana sangka buruk kita terhadapnya. Boleh jadi kita menganggap orang lain busuk kerana busuknya hati kita, padahal orang lain menganggap kita busuk kerana memang busuknya perangai dan tingkah laku kita. Jadi masing-masing ada prasangka buruk, maka itu penyakit-penyakit yang besar yang patut kita hapuskan. Jadi nasihat saya lah, orang panggil sesuai dengan bab kita ni juga, nasihat kita sempena dengan musim hujan sudah mari, dia panggil musim tengkujuh sudah mari ni, supaya jangan kita suka sebarkan kalau benda tu tidak pasti. Tak pasti. Kita kadang-kadang kita jalan, waktu hujan lebat, banyak jalan-jalan ni ada air tepi jalan. Jadi air tu naik, kita pasal kereta kita kena lalu tu atas air kan. Kita ambil gambar perak, masuk dalam Facebook, tengok, tulis pula kawasan mana, nama kampung. Bila keluar nama kampung, orang kata, oh tergelar dah kampung ni. Kawan kita ada situ, Assalamualaikum, apa khabar? Macam mana dengan kampung awak, tergelar dah? Dia kata, dak tu air hujan biasa ya. Bulan 12 ke, bulan 3 ke, kalau hujan memang naik air sini. Ni jalan kita ni Kota Baru ni ada 2-3 tempat memang air naik kalau hujan, tak ada parit. Pihak kerajaan bila nak buat parit itu kerja dia. Tapi ini masalah kita hari ni, bila kita ambil gambar zahir ni kita sebar, walau hanya air tak tahu duduk mana lagi. Ia menyebabkan orang yang sudah kena banjir, jiwa dia mudah menggeletar, jiwa dia sudah lemah, sebab dia teringat rumah dia tenggelam, dia ingat harta benda dia hanyut, dia ingat segala benda, ingat dah. Jadi kita janganlah duk sebar kalau benda-benda yang tidak dipastikan. Hari ni kita usah kata apa, Jabat Kaji Cuaca sudah ada web dia, sudah ada dia punya Facebook, sudah ada maklumat-maklumat. Jadi kita ambil situ ya, tak usah duduk menokok-nokok tambah dengan gambar-gambar entah di mana. Tengok bila berlaku gambar di cerita di Tanah Utuh dibentuk, oh sebar gambar siap tu. Kita tengok gambar ni, mati ramai orang ni. Rupanya di Korea cerita tu, cerita lain. Baru ni jambatan tenggelam, tanya-tanya orang, dia kata ni gambar tahun lepas ni. Maka saya kata tuan-tuan tak usahlah jadi wartawan apa ni sampingan. Kalau betul kita tengok sendiri air tu naik, maklumkanlah, sebarkanlah supaya itu pun dimaklumkan pada tarikh sekian, pukul sekian di tempat ini. Khususkan, jangan kata kalau kata kawasan kita ni di Kuala Kerai telah naik air. Kalau Kerai ni daripada Telekung sampai ke Dabun ni Kuala Kerai 80 km Kuala Kerai. Jadi kat mana naik? Jadi saya memang dia kata tujuan kita sebar untuk berhati-hati. Kita kata naam berhati-hati, tapi terlalu berhati-hati dia menyebabkan orang sakit hati, orang susah hati. Tahun lepas tak ada hati-hati, nah, sebab tak tahu cerita. Tapi bila kena banjir sekali, semua pakat berhati-hati. Hujan sikit jadi belakang. Kita ni kena wasati dalam masalah ini. Kalau maklumat kita ada, bagi tahu supaya orang berjaga-jaga. Tapi kalau kita tak ada maklumat, sekadar duk sebar, tak tahu cerita mari mana, tak tahu maklumat mari mana, saya kata tak payahlah buat, kerana menyusahkan hati orang. Itu satu daripada perbuatan yang tidak baik, menyusahkan hati orang. Nanti kalau ada lah sebabnya
maklumat bila kita sebar, dia jadi cepat berjalan dalam masa yang sekejap saja berjalan, sekejap lagi orang tengok bohong cerita ni, tak ada pun. Maka para jemaah sekalian, ambillah perhatian supaya kita tidak menyebarkan, menyusahkan hati orang yang termasuk dalam perbuatan dosa, perbuatan yang tidak baik, kerana mengganggu ketenteraman awam. Kita tahu banjir musim dia. Hari ni musim hujan. Kawasan kita Sengaria pun air akan sampai di bawah. Sebab itulah bila kita buat bangunan tu, saya bagi tahu kepada kontraktor, bawah ni kosong je. Sebab memang tempat air situ. Kita pun tahu dah air mari. Siap tahu dia mari ziarah situ. Sama ada masuk dalam kawasan pondok ataupun atas jalan tu. Masuk. Tapi kalau air naik situ, kita ambil print gambar dah banjir sudah berlaku. Jadi benda tu benda rutin. Tempat tanah rendah. Jadi orang luar sibuk dah lah tu. Nah, tiba kita bimbang, tiba-tiba 2 hari lagi pernah sampai kontainer pula makanan penuh. Sudah buah banjir pula kita. Rezeki mari tak apa, tapi menyusahkan orang itu tidak baik. Nama dia menyusahkan kawan-kawan itu tidak baik. Cuma nasihat saya yang terakhir kepada para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat, supaya banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, mintalah selamat negeri kita ni, kampung kita ni, daerah kita ni daripada ditenggelami oleh banjir yang besar, yang merosakkan harta benda, memusnahkan harta orang-orang Islam dan juga tanaman dan hayawan. Kita berdoa kepada Allah minta selamat. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.